السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada para sahabat yang sentiasa berjuang menegakkan agama Allah, dan juga kepada kita. Moga-moga kita pada malam ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan pada umur kita dengan waktu yang kita ada masa sekarang ni antara maghrib dengan isyak. Moga-moga keberadaan kita di rumah Allah ini ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan kita pada akhirat nanti. Muslimin, sahabat-sahabat sedang dimahirmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita, masih lagi menggunakan kitab kita ini. Rujukan kitab kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, dan kita pada bab pelbagai sunnah berkaitan dengan solat. Dalam pertemuan kita yang lepas kita bincang ataupun kita kongsikan yang terakhir ialah kenaan dengan bacaan dalam solat sunat subuh yang boleh kita jadikan sebagai add-on kita, pahala tambahan kita di samping kita melaksanakan solat sunat subuh. Kita semua tahu kehebatan solat sunat subuh ni melalui riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup hebatnya menjangkau apa dia? Dia lebih bernilai, nilainya lebih bernilai berbanding dengan segala apa yang ada di dunia dan segala isinya. Di dunia dan segala isinya. Semua kita tahu dalam dunia ni banyak benda yang bernilai dalam dunia. Ya, emas, perak yang kita nampak. Itu di dunia yang kita nampak. Yang terbenam dalam bumi belum lagi kita tahu. Petroleumnya, dengan galiannya, mineralnya, semua benda tadi bernilai kalau dikumpulkan daripada kita di Malaysia, Indonesia, campur semua. Confirm lah, dak barulah kita nampak yang kita nampak sekarang ni pun dah cukup bernilai, dah banyak dah yang bernilai dengan bangunan-bangunan, harta benda, dia punya kita punya property lah, tanah lah, bernilai, semua bernilai yang kita nampak. Yang dalam perut bumi itu belum yang kita nampak lagi. Jadi atas kehebatan tu maka dah cukup hebat dah. Cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan add-on ini, pahala-pahala tambahan ni, maka lebih-lebih lagi lah kita nak aksesori dia, tak? Baik. InsyaAllah malam ni dalam bab berikutnya kita akan sambung, iaitu topik perbincangan berdoa, bertasbih dan berta'awudz ketika membaca ayat-ayat tertentu. Baik, ini sikit sajalah kita bincang. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wa iftataha al-Baqarah fa qultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha fa qultu yusalli biha fi rak'atin fa madha fa qultu yarka'u biha thumma iftataha an-Nisa fa qara'aha thumma iftataha Ala Imran fa qara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin idza marra bi ayatin biha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Al-hadis ila akhir al-hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika aku solat bersama Rasulullah. Siapa ni? Udzaifah bin Al-Yaman. Dia kata Nabi memulakan bacaan dengan baca surah Al-Baqarah, dan dalam hati aku berkata mungkin baginda akan rukuk pada ayat yang ke-100. Namun rupanya baginda meneruskan solat sehingga aku berkata lagi dalam hati, mungkin baginda akan baca surah ni untuk satu rakaat.
Namun baginda teruskan lagi solat habis surah Al-Baqarah, tak rukuk-rukuk juga. Baik. Setelah itu bila Nabi meneruskan bacaan, aku berkata dalam hati mungkin baginda akan rukuk setelah itu. Maknanya habis masuk baca lagi lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Baqarah habis fansurna 'alal qaumil kafirin. Habis yang tu ingatkan nak rukuk, sambung lagi bismillahirrahmanirrahim. Sudah tak penat dah berdiri ni. Kita pun kalau imam baca panjang rasa lama bacaan imam ni, lenguh dah. Subuh Jumaat pun dah lenguh dah kalau baca surah As-Sajdah ni dah nak berhabis. Kalau boleh Pak Imam baca ayat Sajadah terus. Allahu Akbar. Diam tu habis waladdallin. Amin. Diam tu. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau boleh imam baca ayat tu terus, tak? Tu lama rasa lenguh kita. Kalau berdiri sebelah tiang seronok boleh menyandar. Kan ada tempat-tempat saya solat tu tuan-tuan, dia kebetulan dia punya garisan yang ditetapkan saf kita ni kan, garisan dia tu sebelah tiang. Allah seronok. Menyandar pada tiang, angkat sebelah kaki pula tu letak satu kaki. Duduk begitu. Duduk begitu. Kaki dia tu bersilam begitu. Seronok lain macam sembahyang ni. Dia. Itu memang kita panggil apa nama ni? Kita umat akhir zaman. Dah lah umat akhir zaman. Duduk pula di akhir zaman sungguh. Dah. Memang kita katakan lemah iman dah. Bukan nak kata orang awam. Yang bercakap, yang jadi pak ustaz pun sama jugalah. Baik. Jadi Huzaifah kata Nabi SAW ni teruskan lagi bacaan. Lepas pada habis surah Al-Baqarah, ingatkan nak rukuk. Rupanya teruskan lagi bacaan. Iaitu baginda meneruskan bacaan dengan surah An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sambung lagi. Tak? Ingatkan nak rukuk ya Allah. An-Nisa. Lepas tu dalam hati Huzaifah kata habis An-Nisa ni, habis dah kot. Tak larat dah nak berdiri tak? Kalau kita, sehingga dalam satu riwayat disebut Huzaifah kata begitu juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud pun disebut apa dia? Sehingga aku duk rasa nak buat benda jahat. Nak buat benda jahat apa dia? Takkan sahabat nak buat benda jahat. Tak, nak mufaraqah. Dia anggap sebagai benda yang tak elok bagi mereka mufaraqah ni. Tapi nak buat macam mana? Oleh Nabi SAW sembahyang sunat kan, sembahyang sunat waktu malam memang disunatkan kita apa nama ni, waqumu lillahi qanitin. Allah SWT kata berdirilah kepada Allah SWT dengan khusyuk dan lama. Bila tu? Untuk sembahyang tahajud. Jadi memang itu dia punya sifat solat tahajud kan. Baik. Sehingga Huzaifah kata rasa macam nak potong aja lah. Potong apa dia? Pakai kita terus mufaraqah, kita sudahkan itu, kita bagi salam, relax. Ya tak? Tu dia. Tapi Nabi SAW lepas habis An-Nisa rupanya sambung lagi. Ali Imran pula patah balik kan. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat tu lagi ya Allah. Sehingga habislah Ali Imran. Baik. Cuma disebut oleh Huzaifah, Nabi SAW setiap kali melalui ataupun membaca ayat yang bentuk tasbih, maka Nabi ayat berbentuk permohonan Nabi mohon, ayat berbentuk perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia punya keadaan dia. Baik.
Habis itu mana disunatkan kita kalau kita faham ayat lah. Kalau tak faham ayat nak buat macam mana? Paling kurang kita bagi respon pada ayat. Baik. Seterusnya lagi tuan-tuan, kita masuk tajuk yang berikut. Sebab saya duk rasa kita dah bincang dah benda tu dalam pertemuan kita secara nak kata secara fokus rasmi baca tajuk itu, dan juga secara tidak rasmi saya pernah kongsikan benda-benda sebegitu. Baik. Dan seterusnya, yang seterusnya, membaca surah Al-Ikhlas baik. Membaca surah Al-Ikhlas setelah bacaan lain pada setiap rakaat dan pada waktu-waktu tertentu. Baik. Dia punya tajuk dia yang berikutnya ialah apa dia? Baca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Surah Ikhlas pada setiap rakaat. Lepas pada baca apa nama ni, lebih lagi solat al-jahr ataupun solat jahriyah, solat yang dinyaringkan suara. Macam apa dia, 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib dan juga 2 rakaat isyak. Baik ya. Jadi isu dia apa dia? Isu dia ada imam dia baca dikepilkan bersama surah Al-Ikhlas, sama ada di awal ataupun di akhir. Nah, lepas pada baca waladdallin, amin, lepas pada amin baca surah lain ataupun baca ayat lain. Nah, ikutlah baca ayat apa. Lepas pada baca ayat tu, ingatkan nak rukuk. Contohnya kalau baca surah Al-Baqarah lah surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah tu fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya rukuk dah. Dak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah Allahu akbar, baru rukuk. Nah, rakaat kedua pun contohnya apa dia? Baca surah Ali Imran, akhir surah Ali Imran tu. Itu contohlah, baca surah lain ataupun ayat lain. Baca surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ingatkan dah rukuk. Tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah Allahu akbar, baru rukuk. Ada? Itu dia. Sama ada dibaca awal, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Makmum belakang seronok dah dengar, alhamdulillah imam malam ni baca qul huwallah. Seronok dah kita belakang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu relax, ingatkan Allahu akbar. Rupanya Allahu nurus samawati wal ard. Ingatkan dah rukuk. Rupanya baca ayat tu kita dah ready rukuk. Ada orang rukuk dah, sehingga ada orang pun rukuk dah. Ya tak? Allah. Sebab makmum ni cepat sangat pada Pak Imam. Nah, imam baru Allah, dia mau rukuk dah. Rupanya Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawkabun دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية. Baca ayat pula dah kita nak sebut tu. Tak? Sebab tuan-tuan ayat ni saya masih ingat diajar oleh seorang daripada pelajar tahfiz yang saya anggap guru saya lah masa tu, sekolah menengah. Pelajar tahfiz tersebut bahkan saya kenal. Dia tu satu sekolah agama dengan saya junior dia senior. Kita masuk tingkatan 1, dia dah apa nama ni, dia dah habis SPM dah masa tu. Kemudian dalam tempoh tu dia mengajar kami khat, tulisan khat lah, tulisan seni bahasa Arab, tulisan apa semua tu kan. So lepas pada tu dia dapat tawaran ke Kuala Kubu Baru, Bawah Jakin, pelajar tahfiz kan. Daripada situ
tahun berikutnya dia datang ke sekolah balik untuk apa, tengok masya-Allah dah lain, dah pakai serban, pakai jubah apa semua dah ni nah. Walaupun sebelum tu tak pakai serban, tak pakai jubah, pakai kopiah juga. Nah, tapi nak sebut dia mengajar kita orang, mengajar apa ni? Mengajar tentang kehebatan hafiz Quran apa semua. Jadi teruja kita, ya Allah seronok jadi hafiz. Daripada situlah dapat motivasi sehingga kita walaupun lepas STPM baru masuk sekolah tahfiz. Masuk sekolah tahfiz di Pakistan, tuan-tuan. Sekolah tahfiz di Pakistan, masa saya masuk umur 21 tahun masa tu saya. Dan juga budak-budak masa tu duduk sekali dengan budak-budak umur 8 tahun, 9 tahun. Masa tu ada seorang budak tu umur 11 tahun, umur 9 tahun. 9 tahun. Tak. Juzuk yang ke-30 dah duk hafal. Kita pun juzuk 30 juga. Alhamdulillah baru hafal 3 kul masa tu. Dia ikut sukatan dia lah. Qorisak bagi 3 kul suruh kita hafal masa tu. Dalam hati kita kata 3 kul lama dah aku hafalnya. Oh, sombong kita betul tak? Ego sikit. 3 kul. Aku dah hafal dah 3 kul ni, duduk di sekolah lagi tak? Kita nak katakan bahkan kalau boleh sebut apa dia? Masa sekolah tu dulu pun dah hafal dah surah Yasin dalam hati dah. Dah qorisak suruh hafal pula. Nah, tapi tak apalah, kita ikut sistem dia. Hafal. Masa tu seorang budak tu umur 9 tahun, juzuk ke-30 dah dia hafal. Kita pun ingat masa tu, alah dia pun hafal 3 kul juga dengan kita. Tapi rupanya 3 kul dia tu adalah penamat kepada 30 juzuk dia. Kita 3 kul tu mula daripada juzuk 30. Sebab apa dia? Sebab Qorisak nampak kita ni umur dah 21 tahun mamat ni. Nak dah ada janggut, dah ada misai dah baru nak hafal Quran, tak apalah kita ni. Masya-Allah. Jadi hafal benda tu. Walau bagaimanapun nak sebut tadi ayat yang diberikan oleh sahabat guru tadi, dia sebut apa dia? Ni ayat untuk kita cerahkan hati minda kita, Allah terangkan hati kita supaya kita dapat menghafal ayat Al-Quran, menghafal pelajaran. Iaitu ayat apa dia? Yang ayat tadilah, Allahu nurus samawati wal ard. Ayat tu. Jadi tuan-tuan, nanti carilah dalam surah An-Nur. Tak perasan ataupun tak berapa nak ingat ayat mana tuan-tuan. Tapi dia bermula dengan Allahu nurus samawati wal ard. Sehinggalah ada satu ayat tu diminta ulang paling kurang 7 kali. Nurun ala nur, nurun ala nur. 7 kali. Lepas tu yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas ila akhir ayat. Baca yang tu. Nak supaya kita mungkin kepada anak kita, mungkin kita tak dan nak hafal ayat tu pun tak boleh dah kita kata. Contohlah, bukan nak merendahkan martabat, tapi nak sebut alah Pak Ayah masa-masa ni baru nak hafal ni, nak cerahkan hati, nak tenangkan fikiran, nak apa nama Pak Ayah. Kita gunakan ayat tu bagi kepada anak kita, bagi kepada cucu kita, bagi kepada siapa-siapa saja. Nah, itu cara kita mendapat MLM, pahala ilmu jariah. Kalau dalam marketing kita pun kena ada MLM, pahala pun kita kena ada MLM juga. Nah, yang kita tak mampu nak buat, kita outsourcekan kepada orang lain. Itu je. Kan? Baik. Seterusnya berkenaan dengan tajuk kita membaca surah Al-Ikhlas setelah bacaan lain pada setiap rakaat ataupun pada waktu tertentu. Bukan saja solat jahriyah, solat sirriyah pun 4 rakaat ataupun solat isyak 4 rakaat. Nah, solat isyak, solat maghrib contohnya. Yang 2 rakaat awal kita baca sunat baca surah kan? Sunat baca surah. Kemudian 2 rakaat ataupun maghrib 1 rakaat terakhir, isyak 2 rakaat terakhir pun kita baca surah Al-Ikhlas juga. Itu dia. Itu maksud dia. Baik, apa dia punya nilaian hukumnya? Penilaian hukumnya apa dia? Nanti kita baca tengok. Daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabi fi salatihi. Panjang dia punya cerita. Kita baca cerita dia, ada 2 cerita, ada 2 riwayat berkenaan dengan 2 kisah berlainan tetapi satu mungkin orang yang sama. Kisah berlainan tapi mungkin orang yang sama. Pertama, kisah di mana Nabi SAW gerakkan lantik seseorang untuk mengetuai gerakan ketenteraan, dan orang ni bila jadi ketua maka dia mengimamkan solat. Itu satu perkara biasa. Satu perkara biasa dalam pengamalan
Islam terawal dululah. Oleh sebab itu bila dia jadi ketua, maka dia jadi imam. Jadi imam, dia baca, orang dengar dia bacaan dia tu. Dengar apa dia? Setiap rakaat baca Al-Ikhlas. Berlaku. Lalu lepas pada semayang, yang berani ni pergi jumpa dia lah. Pergi jumpa dia apa dia? Dia sebut apa dia? Dia sebut, takkan nak baca tu kot, padan lah baca, sama ada baca Qul Huwallah ataupun baca ayat lain. Kalau nak baca Qul Huwallah, baca Qul Huwallah. Kalau nak baca ayat lain, baca ayat lain. Tak payah nak gabungkan tu setiap rakaat pula tu. Begitu kisah dia. Lalu dia kata, kalau korang nak ikut aku jadi imam, ikutlah. Kalau tak nak ikut, sudah, aku tak nak pun jadi ketua. Begitu tak? Lalu disebut pada Nabi SAW, bagi tahu, wahai Rasulullah, tak makan dek saman agaknya. Tak makan dek saman. Tu dia. Cerita bak saman tu, tuan ada Roblox depan tu. Tuan-tuan tak ada rotek apa semua, beringatlah. Nak saya kena dah tadi. Baik. Kita terlupa. Bila polis kata, bang, ni dah mati rotek. Mati. Dia kata, saya dah buat rasanya. Buat, tunjukkan dia punya surat sertifikat, godek email punya email. Tengok. Rupanya kita buat kenderaan lain, motor, bukan kereta. Allah, maaf cik, nak buat macam mana cik? Saya terlupa. Nak kata busy sangat, tak adalah busy sangat. Nak kata tu tak adalah busy sangat. Kata dia. Habis tak tahu lah cik nak buat macam mana. Mungkin saya dah buat kot, tapi saya lupa. Tunjukkanlah contoh buat. Dia kata, saya pun tak tahu nak cek macam mana encik tolong cek lah. Dia kata, dia pun call sahabat dia, member dia, polis, dia balai ke apa semua. Dia tanya, encik punya ni dah habis dah ni. Allah, memang itulah. Saya pun mengaku salah lah. Saya tak boleh nak buat apa dah. Memang saya tak ada komen apa-apa. Saya mengaku salah. Dah memang bersalah. Mengakulah kita. Encik dah pergi mana? Pergi Masjid Kota Damansara. Ada kuliah ke? Ada encik, ada kuliah apa semua tu. Tu dia. Kata, itulah saya nasihatkan awak, dapatkanlah. Terima kasih encik banyak-banyak. Lega hati. Alhamdulillah. Moga Allah berkati polis tu. Tapi tengok dalam waste, berbakul orang nak menyumpah pada polis-polis yang buat sekatan Roblox. Tapi kita biasa, tugasan dia nak buat macam mana? Dah kita salah, ngaku salah. Baik. Bukan satu benda yang memalukan, mengaibkan. Nak buat macam mana, kita pun ingatkan dah buat dah. Habis. Jadi nak sebut tuan-tuan, ni orang ni bila ditanya, ditegur begitu, dia kata, nak ikut, tak nak ikut sudah, cari ketua lain, nanti ketua lain. Allah, payah sungguh kata dua macam tu tak? Bila begitu tuan-tuan, diberitahu kepada Rasulullah, diadu kepada Rasulullah, buat aduan. Bila buat report pada Nabi SAW, Nabi panggil. Nabi tak adalah dengar sebelah pihak, panggil juga orang tu macam mana. Panggil orang tu ya. Bila panggil Nabi kata, aku dapat aduan yang mengatakan kamu ni kalau jadi imam memang tak berenggang dengan Qul Huwallah, dikepilkan bersama dengan ayat lain ataupun surah lain. Jadi kawan-kawan ni pakat duk ni lah, komplain lah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni sangat suka sangat dah dia punya surah ni, sebab kandungan dia tu. Cukup gemar baca ayat ni pasal kandungan dia tu, kandungan tauhid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi, ilhamkan kepada Nabi bahawa bagi tahu orang tu bahawa Allah pun suka pada dia dan Allah jamin syurga pada dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, pas ni jangan komplain lah kalau imam baca Qul Huwallah aja memanjang. Allah imam baca Qul Huwallah pula ni nak. Kita duk ingat baca pendek Qul Huwallah tu aja, rupanya sambung dengan ayat lain. Jangan komplain lah pasal apa dia. Pasal kita tahu dah, masuk syurga tuan-tuan. Lepas tu kita pun saat lagi balik ke rumah, bagi tahu rumah kita, ayang malam ni dah dapat satu ilmu. Ayang tahu tak kenapa abang selalu baca Qul Huwallah. Ada pun Ramadan pun 20 rakaat 20 Qul Huwallah baca. Pasal apa? Sebabnya masuk syurga. Siapa bagi tahu? Ustaz Saipul. Mana dia tahu? Tu dia baca hadis. Ayang jangan petikaikan keimaman abang tu. Masya Allah, hebat, dapat satu poin kita malam ni kan. Tu dia. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut bahawa itu satu kisah yang Nabi hantar gerakan ketenteraan. Tiba-tiba imam tu
dia baca jenis begitu. Satu kisah yang kedua ialah kemungkinan orangnya sama, iaitu berlaku di Quba. Jadi kisah dia katanya apa dia? Seseorang daripada golongan Ansar mengimamkan mereka di Masjid Quba. Setiap kali membaca surah dalam solat, dia memulakan bacaan dengan Qul huwallahu ahad. Nak sampai makmum pun tahu dah. Kalau imam yang baca dengar daripada luar baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas pada waladdallin, amin, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dengar begitu, orang boleh tahu dah confirm imam tu dah tu jadi imam sebab mula dengan Qul huwallahu. Sehingga orang jadi begitu dah. Baik. Kemudian dia membaca surah lain. Ini dilakukan pada setiap rakaat pula tu. Setiap rakaat tu. Tu dia. Maka para sahabat yang lain pun membincangkan perihal tu. Pakai sembang dalam makmum ni bising dah, viral dah di kalangan makmum. Bila viral begitu jumpalah Pak Imam. Kemudian jumpa, bagi wakil jumpa dengan Pak Imam tu. Mam, nak bincang sikit. Apa dia tu? Imam ni macam mana imam belajar ni? Nak baca Qul huwallah, baca surah lain. Baca Qul huwallah. Bukan ke kalau sah aja kita semayang, baca Fatihah, baca surah Qul huwallah. Sah dah tu cukup lah. Nak baca apa lagi banyak-banyaknya? Makmum jangan main makmum ni. Makmum pun belajar fiqh juga. Kalau berlaku tempat kita lah, bukan nak sebut pasal sahabat ni tuan-tuan. Dia punya mungkin nak sebut apa dia? Mungkin berlaku tempat kita yang tegur imam apa semua, jangan, bukan calon-calon orang juga yang ada PhD kadang-kadang. Baik. Jadi bila tegur begitu, yang berlaku di sini ialah mereka kata, ni macam mana ni? Engkau ni seolah-olah pegang pendapat yang mengatakan kalau baca Qul huwallah ni tak cukup. Padahal cukup aja. Baca Fatihah, baca Qul huwallah. Bahkan baca Fatihah aja pun dah cukup dah. Kan? Dah sah dah solatnya. Tu dia. Baik. Bila orang wakil nasihat begitu, dia kata saya tidak akan meninggalkannya. Dia kata aku tak akan ikutlah pandangan hang. Aku akan buat apa yang aku buat sekarang ni. Baca Qul huwallah, baca surah lain. Kalau tuan hamba nak suka kepada imam mengikut tuan-tuan yang nak, tuan-tuan nak macam mana imam tu, maka tuan-tuan latih imam lain, kata dia. Kata putus terus. Nak saya jadi imam, saya baca. Tak nak saya jadi imam, lantik orang lain. Tapi tiba-tiba nak buat macam mana? Dia yang pandai. Yang lain tu komplain aja, kan? Komplain, ya Allah, bukan main komplain. Kalau dengar Pak Imam baca, kadang-kadang tuan-tuan, saya kadang-kadang berkuliah macam ni lah kan. Kuliah ceramah, kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz belajar tajwid tak? Tahu dah sikit-sikit asas dia tu. Ustaz, kalau baca kan bunyi macam Jawa gitu, sah bersemayang. Kita katakan, pakcik ni nak imam tadi dah tu. Bunyi macam Jawa tak apa, tajwid betul tak apa. Dia kata masalahnya bila bunyi gitu tajwid ni tak betul lah. Waladoli. Kita kata mungkin lidah dia dah keras dah tu. Dia dah belajar dah. Macam tu Ustaz, daripada awal dia jadi imam sampai sekarang. Gitu. Lepas tu macam mana? Yalah, sah ke tidak? Kalau pakcik semayang belakang dia tak sah lah, sebab pakcik tahu lebih daripada dia. Orang lain sah sebab tak ada komplain. Kita jawab gitu. Dia pun, Ustaz orang tanya betul lah tu, memang gitulah. Tidak sah orang yang kalau dia rasa yang tu terus dia punya salah dia tu, salah dia panggil lahnun jali, kesalahan besar. Bagi dia tahu kesalahan besar, tetapi dia ikut juga. Bagi dia tak sah lah. Kalau orang lain saya pun tak kerti juga. Maka tak ada masalah, maaf. Melainkan imam tu sengaja buat begitu. Dia boleh buat pun, dia boleh sebut waladhdallin, tapi saja sebut waladhdallin, sengaja buat gitu. Memang tak boleh lah. Ini bukan sengaja dah, memang dia nak buat macam mana kan. Tak boleh nak buat dah. Maka begitulah. Begitu juga kes ni. Kes ni apa dia? Dia kata kalau nak saya jadi imam, saya baca ayat tu, saya akan teruskan amalan begitu. Kalau tak nak,
nak apa nama ni, pandangan lain, nak suruh saya buat lain, cari imam lain lah, kata dia. Saya tak ada masalah. Kan? Lagipun katanya jadi imam kalau kita lah. Ni lah. Kalau orang duk komplain imam apa semua tu, kalau betul-betul komplain nasihat tu okey lah. Ni komplain aja. Maka ingat senang ke jadi imam? Keluar kejap Allah nak waktu zuhur dah, balik pula. Keluar kejap ada urusan keluar Allah nak asar dah, balik pula sebab nak tugas. Nah, tu dia. Jadi Allahu Akbar. Bukan nak sebut orang sini, nak sebut itu konsep ataupun keadaan imamnya. Kita ada banyak komplain yang tidak membina, payah juga. Komplain membina tu, kritikan yang membina. Baik, katanya ketika itu para sahabatnya saat memandangnya dialah orang yang paling baik untuk menjadi imam, tidak ada yang lain. Sudah dah. Ketika Nabi SAW datang ke Masjid Quba, Nabi biasanya datang pada hari Sabtu menziarahi Masjid Quba. Lalu diajukan kepada Rasulullah SAW dan Nabi segera bertanya. Nabi tanya apa dia? Wahai fulan, apakah yang mendorongmu enggan menerima cadangan kawan-kawanmu untuk tinggalkan qul huwallah ataupun baca qul huwallah aja? Baik. Apakah yang mendorongmu untuk terus membaca surah tersebut dalam setiap rakaat? Lelaki itu menjawab, wahai Rasulullah, saya amat suka surah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, kecintaan kamu kepada surah itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jangan main-main tuan-tuan. Dapat dah poin tu, dapat dah poin hadis ni, dapat poin. Nanti kita boleh cerita pada orang rumah yang mulai daripada sekarang abang akan baca qul huwallah sepanjang rakaat yang abang imamkan, insya-Allah. Pasal apa bang? Pasal hadis Nabi SAW menyatakan orang yang cinta pada surah Al-Ikhlas, Allah dengan itu Allah cinta dan akan masuk syurga. Abang nak masuk syurga yang hujah yang cukup kuat untuk kita teruskan bacaan qul huwallah kita. Tapi bacaan qul huwallah kita tu ajalah, tak baca yang lain dah. Baca yang lain pun qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq. Itu surah lain kita kan. Boleh juga, boleh, tak ada masalah. Okay? Baik. Cuma isu dia ialah kalau rakaat ketiga dan keempat, ataupun ketiga sahaja ataupun ketiga dan keempat, kalau baca begitu juga dalam sama ada solat jahriyah, solat isya, solat maghrib ataupun sirriyah, zuhur, asar, rakaat ketiga keempat. Dalam mazhab kita ada pandangan yang mengatakan bahawa makruh baca surah lain selepas Fatihah ataupun ayat lain selepas Fatihah pada rakaat ketiga ataupun ketiga dan keempat. Makruh. Cuma ada pandangan yang mengatakan bahawa harus saja, tak ada masalah. Yang difatwakan dalam mazhab kita makruh, yang difatwakan. Mungkin fatwa mungkin satu ketika nanti berbeza, harus ke macam mana lepas pada ni, wallahu alam. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkenaan dengan kita boleh membaca surah Al-Ikhlas apabila sama ada kita kepilkan bersama ataupun secara tunggal dalam setiap rakaat dalam solat kita. Baik. Kemudian lagi bab yang berikutnya, malam ni banyak sikit kita baca ya. Malam ni kita baca banyak sikit, tak tahulah kenapa. Kemudian lagi katanya ialah memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sujud. Memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sujud. Baik, katanya. Biasanya kita di antara kedua sujud tu kita duduk baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Biasanya saya ulang balik. Duduk antara dua sujud biasanya kita minta 8 tu. Tu pun kadang-kadang tak ada nak faham apa yang kita minta entah. Cuma pada malam ni kita nak fokuskan satu benda aja di antara doa yang kita baca doa tersebut. Mungkin kita boleh baca di akhir kita punya duduk antara dua sujud. Contohnya rakaat keempat ataupun rakaat ketiga ataupun rakaat yang kedua subuh. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni satu kali aja setiap rakaat kan. Jadi masa itulah kita baca, biasanya yang kita baca Rabbighfirli warhamni 8 tu, malam ni kita fokuskan satu saja. Iaitu apa dia? Memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sujud. Di antara kedua sujud. Doa antara dua sujud tu kita bukan baca 8, bukan minta 8, tapi kita minta satu saja fokusnya, iaitu ialah
mohon Allah ampun. Rabbighfirli. Baik. Daripada Hudzaifah ibn al-Yaman katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli. Baik. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah kata Nabi sentiasa membaca doa di antara dua sujud ini, iaitu doa apa dia? Rabbighfirli rabbighfirli, itu aja yang Nabi sebut. Fokusnya itu saja. Baik. Jadi kalau kita duk baca 8 doa yang kita baca 8 permohonan tu, kita baca satu ni saja dengan 8 kali bacaan. Kurang kan? Nah, Rabbighfirli 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 rabbighfirli. Kita fokus tu pada rakaat terakhir. Biasanya orang pada sujud terakhir kan. Pada sujud terakhir mungkin dia minta, sehingga kan kadang-kadang dalam mazhab kita boleh menyebabkan batal. Boleh menyebabkan batal jika dia sujud lama, imam dah duduk tahiyat dah, Allahu akbar, imam baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat, sehingga kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imam pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut yang tu, dia pun baru bangkit daripada sujud dia yang terakhir. Tak tahulah dia minta apa dalam sujud terakhir dia tu, wallahu alam. Dalam mazhab kita boleh menyebabkan batal. Pasal apa? Pasal dia dianggap sebagai dah takhalluf anil imam. Dia dah terkebelakang daripada imam dalam 3 rukun. Seolah-olah 3 rukun. Tak. 3 rukun fi'li membatalkan solat. Kalau terkebelakang 3 rukun fi'li daripada imam, batal solat. Maka tempoh masa 3 rukun fi'li, berapa minit, berapa saat 3 rukun fi'li itu? Contoh kita katakan 15 saat. Maka dalam tempoh 15 saat orang tu sujud sehingga imam dah baca selawat dalam tahiyat, maka boleh menyebabkan batal. Tu dia. Kalau tempoh dia 15 saat tu sama dengan 3 rukun panjang. Nah, yang ni orang jarang ambil cara. Pasal dia duk minta sujud panjang. Kalau dia sembahyang seorang, dia tak sujud panjang pun, tak sujud lama pun. Tapi dengan bila berjemaah, jadi sujud lama pula. Ni apa kehel ni? Kata orang ni dah. Tu dia. Sedangkan yang utama ialah mengikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam tu dijadikan imam untuk apa dia? Tujuannya untuk dijadikan ikutan. Tu orang panggil imam. Sebab dia duduk ke depan, kita ikut dia. So kalau kita tak ikut dia, dah pun menyalahi peraturan ataupun dia panggil apa, tata cara asas dalam solat berjemaah. Jadi boleh menyebabkan batal. Jangan orang nampak macam tu. Sebab dia kata apa dia? Bukan rukun panjang. Pasal sujud kemudian tahiyat. Sujud dan duduk tahiyat tu bukan ke tak sampai 2 rukun. Nah, sujud 1 rukun, duduk untuk tahiyat 1 rukun. So dia kata mana ada terkebelakang daripada imam 3 rukun, bukan 3 rukun katanya. Sedangkan yang diambil kira ialah ulama ijtihad. Kalaulah tempoh masa pun menyamai 3 rukun panjang, batal sembahyang. Tu dia. Ini yang kita jarang ambil cakna. Sebab tu kadang-kadang kualiti solat kita tu duk semayang sampai nampak hitam dahi, tetapi dari segi kualiti tidak menjadi qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tak jadi muflihun. Pasal apa dia? Solat tak khusyuk. Tak khusyuk apa? Dia sujud lama tu? Tak. Dia tak fokus pada pergerakan imam. Dia tak alert pada pergerakan imam. Dia tak ikut pergerakan imam. Itu pun bukan tanda khusyuk solat. Ya tak? Allahu Akbar. Jadi kita sama-sama ambil cakna pasal benda tu, supaya solat yang kita buat tu berkualiti. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, dan kita pun dengar, Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-solah. Perkara pertama yang akan diaudit oleh Allah pada hari akhirat ialah semayang. Apa semayangnya? Yalah semayang banyak benda. Kalau lepas semayang, lepaslah benda lain. Apa hal pula? Ya, sebab apa dia? Semua benda tertumpu pada semayang. Patutlah Allah SWT akan audit. Perkara pertama yang Allah audit ialah solat. Pasal banyak benda dalam solat tu.
Nah, Allah Akbar. Baik. Bukan nak kata yang mendengar, yang bercakap pun sama-sama ajalah. Sama-sama kita audit sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian lagi inilah salah ni katanya lagi meletakkan tapak tangan pada lutut ketika tasyahud akhir. Inilah kita bincang iaitu masa tahiyat akhir tu kita letak tapak tangan pada lutut. Mana lutut kita? Biasa kita letak atas paha. Nampak? Tapi ni kita letak atas lutut. Pegang lutut ataupun letak atas lutut. Baik. Katanya panjang hadis kita baca je. Baca terjemahan. Apabila Rasulullah duduk untuk berdoa tasyahud akhir, baginda meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Bila Nabi SAW duduk tasyahud akhir, last sekali sebelum bagi salam, Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tahan kiri di atas paha kiri. Baginda mengisyaratkan dengan jari. Baik. Betul ke tidak kita buat? Betul tu. Baik. Baginda akan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jari di atas jari tengahnya dan menggenggam tapak tangan kirinya di lututnya. Bila Nabi SAW mula-mula tahiyat, Nabi akan letakkan tangan pada paha. Tangan pada paha. Mula-mula tahiyat. Bila tasyahud, maknanya bila Nabi SAW sebut asyhadu alla, dalam asyhadu tu jari telunjuk diangkat, ditampung oleh jari ibu jari. Begitu. Bukan duk gitu. Duk gitu pun ada juga. Ada juga hadis ada tiga bentuk. Pertama gitu buat halaqah ataupun buat lingkungan jari. Ni jari ibu jari temukan dengan jari tengah satu. Yang kedua kita letak ni pada ibu jari pada jari telunjuk. Ada ibu jari pada jari telunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga tu tak jumpa lagi. Jadi nak sebut itulah Nabi sebut yang dalam hadis ini disebut Nabi SAW letakkan ibu jari pada, dia tongkatkan jari telunjuk dengan angkat begitu kan. Masa tu itu satu, tangan kanan. Tangan kiri pula pegang lutut masa kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Yang tu jarang kita buat. Jangan kita buat sebab biasanya kita letak pada paha kita juga. Baik. Boleh jadi ini antara add-on, pahala add-on kita dalam solat yang patut kita mula amalkan untuk pahala add-on kita insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, itu saja yang kita bincang pada malam ni. Mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Dan sebelum akhir kalam, saya mohon maaf di atas segala kelemahan dan juga apa saja yang tersilap yang tidak disengajakan, sama ada perkataan perbuatan. Moga-moga tuan-tuan boleh maafkan, kerana insya-Allah saya akan bawa jemaah menunaikan umrah pada 15 Disember hingga 26 Disember nanti. Mohon doa daripada tuan-tuan agar dipermudahkan urusan, lancar segala perjalanan dan program ibadah di sana. Moga-moga kita semua juga akan dikurniakan peluang yang sama untuk menjejakkan kaki ke tanah suci. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.